nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ada satu soalan. Adakah dengan ini Mahathir kelihatan seolah-olah sedang menghasut supaya tidak menjunjung titah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong? Ini soalan saya ini. Adakah dengan ini menunjukkan bahawa Mahathir seolah-olah ini baru seolah-olah, sebab ini persoalan. Mahathir seolah-olah menunjukkan bahawa dia tidak sedang cuba untuk menghasut MP-MP untuk tidak menjunjung titah, melawan titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Ingatkah anda semua ketika Agong mengeluarkan titah, Baginda berkata, Baginda kalau boleh, Baginda tidak mau lagi ada lagi pertukaran kerajaan. Baginda tidak mau lagi. Tapi apa yang dilakukan oleh Mahathir, tiba-tiba dia memberikan semangat pula. Dia memberi semangat ketika dia kata, boleh tumbangkan Anwar Ibrahim kalau boleh dapat ramai orang sokong Anwar Ibrahim melalui SD, melalui sokongan. Bukan SD. Sebab Mahathir berikan satu penjelasan. Dia katalah kalau ada 30 ahli parlimen kerajaan yang tidak suka Anwar, ia boleh menyebabkan kerajaan jatuh. Jadi kemudian dia kata perkara ini boleh diulang sekarang. Apa yang boleh diulang, yaitu beliau kata untuk dirikan kerajaan PN perlu ada jumlah rakyat 112. Macam mana nak dapat? Sama seperti MP Bersatu yang sokong Anwar, mereka tak keluar parti, maka tak digugurkan. Jadi kalau ada ahli parlimen tak suka kerajaan, katakan dalam 30 orang daripada UMNO, Amanah dan PKR yang sedia tolak Anwar, ia boleh membawa kepada kejatuhan beliau sebagai Perdana Menteri. Dia kata begitu. Mungkin ini pendapat daripada Tun Mahathir. Harap-harap ini tidak menjadi berbaur hasutan lah. Harap-harap ini tidak ada berbaur hasutan supaya MP-MP menjatuhkan Anwar Ibrahim. Sebab kalau ini ada unsur hasutan, kalaulah ada unsur hasutan, mana kata Mahathir sedang cuba untuk melawan titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi saya berharaplah supaya janganlah tumbangkan kerajaan ini. Bukan kerana apa? Sebab kita menjunjung titah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kalau kita hormati institusi diraja, kita harus ingat titah daripada diraja, daripada Agong ini, kita harus junjung tinggi. Jadi jangan peduli lagi tentang apapun pendapat untuk meruntuhkan kerajaan kah. Pening rakyat. Mahathir, kamu sudah pernah jadi Perdana Menteri. Kenapa mau buat begini lagi? Jangan lagi, tolonglah. Saya pun sudah malas kalau ada lagi Perdana Menteri baru. Bengong kita punya ekonomi, bengong negara Malaysia nanti. Nanti semua jadi bingung. Daripada terus berlawan begini, bergaduh begini, tunggulah PRU nanti. Tunggu PRU nanti. Apa masalahnya? Saya rasa semua orang Malaysia sekarang aman saja. Semua rakyat aman sekarang. Yang tak aman ini orang politik. Yang tidak aman orang politik. Yang tidak aman orang si Mahathir. Yang tidak aman ini si Mahathir. Sebab kenapa? Dia tidak kuasa sekarang di parlimen. Dia tidak aman lah. Yang tidak aman ini ahli-ahli politik. Orang rakyat biasa aman saja. Jadi tak payah lagi nak tumbang-menumbang ini. Sudahlah. Apa yang mau kenapa mau ada kuasa sangat? Sudah jadi ahli parlimen, jalankanlah tugas sebagai ahli parlimen.
dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Mahathir, Mahathir. Perikatan Nasional tak usah buang masa layan cakap Tun Mahathir lagi. Lebih baik fokus hadapi PRU16. Di sebalik kedudukan Anwar Ibrahim yang kian mengukuh untuk terus kekal menarujui negara, Tun Mahathir nampaknya masih lagi berilusi tentang kejatuhan kerajaan. Ternampak dendam dan sakit hati yang bersarang dalam hati bekas Perdana Menteri 2 kali itu lebih menguasai pikirannya sehingga beliau tidak lagi mampu untuk berfikir secara logik, berdiri di atas, diperpijak di hakikat yang realiti. Menyusul selepas 5 ahli parlimen bersatu mengumumkan sokongan kepada Anwar, Tun Mahathir berkata PN masih mampu untuk mengambil alih kerajaan dengan pakai kaedah mengisytiharkan sokongan tanpa keluar parti. Katanya kaedah itu ialah sebagaimana yang telah dilakukan oleh 5 ahli parlimen bersatu yang mengumumkan sokongan kepada Anwar sebelum ini. Hakikatnya, tambah Tun Mahathir, PN juga boleh mendapatkan sokongan daripada ahli parlimen kerajaan untuk menubuhkan kerajaan baru. Pentadbiran baru. Untuk dirikan kerajaan, katanya PN perlu ada jumlah wakil rakyat 112. Macam mana nak dapat? Kaedah sama seperti 5 MP bersatu sokong Anwar, dia kata. Saya ketawa dululah. Aduh, bengong. Mereka tak keluar parti, maka tak digugurkan sebagai ahli parlimen. Kalau ada ahli parlimen tak suka kerajaan, katakan ada dalam 30 orang daripada UMNO, Amanah dan PKR yang sedia tolong Anwar, ia boleh membawa kepada kejatuhan beliau sebagai Perdana Menteri, katanya. Dengan itu PN boleh pilih orang lain sebagai Perdana Menteri. Ia semasa seperti Muhyiddin ketika dijatuhkan oleh 15 ahli parlimen UMNO yang menarik balik sokongan kemudian membawa kepada Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Perkara ini boleh diulang sekarang, katanya, dalam satu program di Yayasan Kepimpinan Perdana semalam. Sejujurnya dalam usia mencecah hampir 100 tahun dan telah 2 kali merasa menjadi Perdana Menteri, hujat Tun Mahathir kali ini pasti membuat ramai berasa kesian sangat dengan dia. Betul-betul kesianlah Mahathir ini. Mengapakah beliau masih berkhayal mahu menjatuhkan kerajaan, sedangkan jumlah ahli parlimen PN pada ketika ini hanya tinggal 69 orang saja pada masa ini. Bagaimana Tun Mahathir mahu menukar angka 69 itu menjadi kepada sekurang-kurangnya 112? Mahathir lupakah dia pun ditumbangkan juga? Aduh. Ya, mana lagi nak cekau sokongan selebihnya? Kesimpulan mudah di sini, bukan saja Tun Mahathir harus berhenti daripada terus berilusi dan berkhayal untuk menjatuhkan kerajaan kepada PN, juga diingatkan tidak melayan lagi sebarang cakap daripada pengerusi GTA yang kalah teruk memalukan ini. Tun Mahathir pada hakikatnya sudah tidak relevan lagi dalam politik negara ini. Apatah lagi bila bercakap untuk menjatuhkan kerajaan. Jika beliau relevan, tentunya dirinya tidak hilang deposit dan GTA yang diterajuinya tidak kalah semua kerusi ditandingi, malah tidak hilang semua deposit juga pada PRU15 lagi. Dalam keadaan sekarang, lebih baik PN lupakan saja sebarang minat untuk menjatuhkan kerajaan, kerana perkara itu semakin mustahil sekarang ini. Lebih wajar PN menumpukan usahanya kepada mengukuhkan lagi parti bagi menghadapi PRU16 akan datang, kerana itu cara yang terbaik untuk menjatuhkan kerajaan. Buat sementara ini, sebagai cara untuk mengelak PN untuk terus kehilangan lebih ramai ahli parlimen, Mahyadin serta Hamzah Zainuddin tiada pilihan lain melainkan harus membawa secara en blok seluruh ahli parlimen gabungan itu untuk bersama-sama membina negara ini. Untuk berlawan, tunggu saja PRU16 yang tempohnya hanya 4 tahun lagi. Dengan yang demikian, ahli-ahli parlimen PN tidaklah berpecah belah, dan pada masa yang sama peruntukan untuk menjaga kawasan masing-masing juga akan diperolehi. Buang masa saja PN. Jika terus melayan Tun Mahathir yang sudah nyanyuk ini, yang penuh dengan kesumat dan sakit hati kepada Anwar Ibrahim, itu betul buang masa.
Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Saya fikir bekas Perdana Menteri Tun Mahathir lebih baik buatlah amal ibadah sebaik mungkin. Lebih baik kalau Tun Mahathir berbaik-baiklah dengan semua orang. Saya fikir lebih baik Tun Mahathir fokuslah supaya kalau dia mati dengan dihormati. Kalau dia mati dikenang sebagai seorang negarawan. Dia mati dikenang sebagai seorang yang tiada musuh. Tapi sekarang ini tiba-tiba Tun Mahathir bukan semakin diam. Saya rasa lebih baik dia diam sajalah. Tapi sekarang dia lagi meroyan. Lagi meroyan nih. Dan dia kata apa tentang kejatuhan Anwar lagi. Dia masih sakit hati dengan Anwar lagi. Dia mau juga menyaksikan Anwar tumbang. Tapi yang herannya memang dia mengeluarkan satu kenyataan yang pelik bagi saya lah. Memang patutlah mungkin sudah Mahathir ini layak sudah mungkin dicakap. Memang sudah nyanyuk lah. Mahathir memang sudah nyanyuk lah. Pada saya memang sudah cukup tua lah. Sudah cukup tua. Kerana sekarang ini Perikatan Nasional ada 69 saja tau. Ada 69 saja MP Perikatan Nasional. Saya bagi tahu kamu. Ada 69 saja MP Perikatan Nasional. Jadi dia kata boleh tumbangkan Anwar dengan cara yang sama, yaitu memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti mana MP Perikatan Nasional sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa keluar parti. Yang tak ada otaknya, itulah saya kata Mahathir sudah pun nyanyuk. Kalaupun semua satu UMNO keluar 30 orang lah, 69 tambah 30 orang baru 99 tahu Mahathir. Tun Mahathir 69 tambah 30 baru 99. Mana mau cari 13 orang lagi? Entah dari mana logik. Saya pun tidak faham dari mana logik Mahathir cakap ini. Mana nak cekau lagi? Mau pujuk GPS? Minta maaf, GPS tidak akan mau bergabung dengan PAS. Tidak akan. Orang Sarawak tidak boleh terima PAS. Mereka tak suka PAS, tahu? Jadi susahlah, agak mustahil. Jadi entah macam mana lagi Mahathir boleh cakap kata boleh begitu. GRS pun tidak cukup juga. GRS pun tidak akan bergabung dengan Perikatan Nasional. Sebab kenapa? Sentimen di Sabah dan Sarawak ni sekarang lebih kepada mahu kuasa autonomi. Tidak mahu ada pembabitan parti-parti daripada Malaya. Begitulah dia punya sentimen yang kuat sekarang. Tapi apapun kena terimalah realiti bahawa Sabah Sarawak masih lagi ada kerjasama dengan parti daripada Malaya. Tapi itu biasalah. Tapi yang saya tidak biasa pikir ini ialah pikiran Mahathir yang cukup nyanyuk sudah ini. Sudahlah Mahathir dan Perikatan Nasional PAS bersatu. Sudahlah dengan cakap Mahathir tu. Sudahlah, Mahathir sudah tua. Apa yang dia cakap pun sudah tidak betul. Sudah bingung nih. 69
campur 30 pun belum cukup lagi. Tak usah lagi lah layan Mahathir yang sudah tua nih. Pada usia yang tinggal mau sampai 100 sudah nih. Saya rasa semua pendapat Mahathir semakin tidak relevan, semakin tidak masuk akal. Semakin tidak masuk akal. Betul-betul bikin pening kepala. Jadi itulah pada pendapat saya, Mahathir bagus dia fokuslah kepada kehidupan yang seterusnya. Entah besok lusa Mahathir boleh meninggal dunia sudah. Lebih baik fokuslah kepada itu. Pada akhir-akhir usia ini, janganlah cari gaduh lagi dengan orang. Janganlah cari musuh lagi. Berbaik-baiklah supaya ada bekalan bila sampai di akhirat nanti.